Seperti mana syaitan tu musuh, nafsu pun musuh. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu amat mendorong kepada benda jahat. Baik. Dan melawan hawa nafsu. Kerana apa ni? Kerana menegah ia hawa nafsu akan dikau berbuat ibadat engkau kepada Tuhan kau. Berbuat ibadat engkau kepada Tuhan kau dengan syahwatnya dan inginnya nafsu kepada suatu nafsu lah. Dengan syahwatnya nafsu dan inginnya nafsu kepada suatu daripada perhiasan dunia dan kesedapan dunia dan kemegahan dunia. Sebab tu dia nafsu, dia kena kait dengan hawa ataupun kena kait dengan syahwat. Hawa ni ingin lah. Nafsu ni selalu, nafsu ni keinginan dan kecenderungan. Keinginan dan kecenderungan. Semata-mata nafsu tak apa. Tapi jika ditambah dengan hawa, biasanya didikait dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Semata-mata nafsu tu tak apa lagi. Nafsu ni semata keinginan dan kecenderungan. Tapi bila dia dikaitkan dengan hawa, biasanya dia akan dikaitkan dengan dorongan hati, kecenderungan hati untuk melakukan perkara yang tidak baik. Sebab tu dia panggil hawa nafsu. Sebab tu Tok Syekh dia tak kata apa? Wajib engkau berperang dengan nafsu, tak? Wajib engkau berperang melawan hawa nafsu, bukan berperang dengan nafsu. Nafsu tak ada, tak boleh. Nafsu kalau tak ada, habis. Lepas tu Allah kata, wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikut hawa. Jangan ikut hawa. Bila kata Allah kata jangan ikut hawa, makna hawa ni dia mendorong kepada sesuatu yang tidak baik. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu amat mendorong kepada perkara yang tidak baik, jahat, su. Dia kalau syahwat nafsu, kalau syahwat pula, kalau hawa nafsu, kecenderungan hati yang kuat kepada sesuatu yang tak baik. Dia kalau nafsu syahwat, hawa nafsu, hawa nafsu ataupun syahwat nafsu ataupun nafsu syahwat, dia lebih kita terima kepada keberahian. Berahi. Dia bila kata berahi ni, dia cenderung kepada khusus dalam hal berkaitan dengan seksual. Dengan perkara-perkara seksual ni. Itu syahwat. No? Dia kalau syahwat nafsu, dia lebih kepada seks. Kalau hawa nafsu, dia umum. Dia nak menjahat, dia nak mencuri, dia begini. Termasuklah seks pun. Itu dia umum, hawa nafsu. Kalau syahwat nafsu atau nafsu syahwat, dia lebih kepada seksual. Perkara-perkara yang berkait dengan seks. Tu. Nak berzina dan sebagainya. Kalau nafsu serakah, nafsu serakah, nafsu yang tak dapat ditahan,
Dia dah tak dapat nak tahan dah nafsu tu, dan tidak ada batas dah dalam segala hal, tapi terutama berkaitan dengan seksual. Dia panggil nafsu sarakah. Barangkali serakah ni pada sarakah ni. Nafsu serakah kan, nafsu serakah. Tapi gunilah, kalau hawa bila dikait dengan nafsu, dia kepada sesuatu yang mendorong kepada benda jahat, tak kira lah benda apa pun. Kalau nafsu bila dikait dengan syahwat, syahwat nafsu, ataupun nafsu syahwat, dia lebih kepada seks. Itu. Sebab tu Tuan Hussein kata apa sini? Wajib pula atas engkau perang dan melawan hawa nafsu. Okey. Jangan kata berperang nafsu, berperang dengan hawa nafsu. Nafsu dia ada baik, dia ada nafsu jahat. Kan? Dia ada nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah, mulhamah, lawamah. Dia ada hak jahat, dia ada hak baik. Berperang dengan hawa nafsu kerana menegah ia. Kenapa kita wajib berperang dengan nafsu? Kerana menegah ia nafsu akan dikau berbuat ibadat engkau kepada Tuhan kau. Sebab dia ni penegah, penghalang daripada kita berbuat ibadat kepada Tuhan kita. Sebab tu dia musuh kuat. Tapi perang hawa nafsu bukan duk bawa pedang. Perang hawa nafsu dengan takwa. Menegakkan berbuat ibadat engkau kepada Tuhan kau dengan syahwatnya, syahwat nafsu. Tu. Dan ingin nafsu kepada sesuatu daripada perhiasan dunia dan kesedapan dunia dan kemegahan dunia. Bila kait dengan syahwat, perhiasan dunia yang berkait dengan seksual, kesedapan dunia yang berkait dengan seksual, kemegahan dunia yang berkait dengan seksual. Itu asal dia dengan seks. Kemegahan dunia apa dia? Dengan ada gundik perempuan ramai. Itulah. Dan jika engkau ikut akan dia nafsu, niscaya membawa kepada taat akan dia akan nafsu. Bila kita rajin duk ikut dia, dia akan membawa kepada kita akan taat kepada nafsu. Kita dah jadi biasa dengan perkara nafsu tadi. Asalnya luar biasa, kemudian dah jadi biasa. Sebab kita rajin duk turut dia. Sebab binatang lah, mula-mula dia tak mau ikut, mula-mula dia liak, kemudian kita duk tarik dia, bagi dia ikut, kita bagi dia ikut, dah lama-lama tak perlu tarik dah. Betul tak? Lembu mula-mula kita beli tu, kita bawa keluar kena buh tali, nak balik kena tarik, mai kat seminggu tak pernah duk tarik dah. Minggu kedua mungkin kita bawa kayu ke lidi ke apa, okey dah, dia lari masa kandang. Mai sebulan tak payah dah, cukup gitu dia lari balik masa kandang. Kita tak mau jadi macam tu lah. Tu. Mula-mula nafsu tarik dengan tali, lepas tu tak perlu tali dah. Tak perlu tali, kita akan ikut dia. Kita dah tahu dah, biasa dah. Walaupun mula-mula kita tak mau. Dan jika engkau ikut akan dia nafsu, nescaya membawalah kepada taat akan dia akan nafsu. Bila taat nafsu dan taat akan syaitan, dan berhadap kepada makhluk dan kasih kepada dunia, itu dia cerita tu, itu dia panggil hubung kait tu.
Dia pertama-tama nak jadi kasih pada dunia ni, pertamanya kita turut nafsu. Bila kita turut nafsu, membawa kita taat kepada nafsu. Dan bila taat kepada nafsu, kita akan taat kepada syaitan. Bila taat kepada syaitan, kita akan berhadap kepada makhluk. Dan bila berhadap kepada makhluk, kita akan kasih kepada dunia. Dan membawa pula kepada meninggal akan taat kepada Allah dan taat syaitan. Tak ada taat Allah dah. Dia jalan lain-lain, bukan jalan yang sama. Bila taat syaitan, tak taat Allah. Dan meninggal khidmat akan Allah Ta'ala, kita akan tinggal khidmat akan Allah SWT. Meninggal khidmat ni tak semesti dia tinggal taat, tak semesti dia tinggal ibadat. Sebab kita ni, sembahyang kita ni bukan duduk di tangga khidmat, tangga ibadat ni. Tangga berbuat ibadat, tangga melakukan ibadat. Bukan khidmat. Khidmat ni dia beribadat dengan ikhlas. Khidmat ni dia buat bukan kerana sesuatu. Macam orang minta, kata, "Mai aku nak khidmat kat hang." Kita faham dah, kita tak perlu bagi apa, dia nak khidmat saja. Ada orang dia beribadat tapi bukan berkhidmat. Tapi kalau orang tadi dia tak turut hawa nafsu, insya-Allah dia akan duduk makam khidmat, sekurang-kurangnya makam yang paling rendah dalam bab khidmat akan Allah. Baik. Bila khidmat ni dia panggil mendirikan hak-hak ibadat. Dia mendirikan hak-hak ibadat, hak zahir dan hak batin. Hak zahir ikut cara semayang tu lah, syarat adab semayang tu. Hak batin ikhlas, itu salah satunya. Sebab tu bila sebut semayang, Allah akan sebut iqamatis salah daripada perkataan iqamah. Jadilah aqimus salah. Allah tak kata sallu, semayanglah, tak. Aqimus salah. Tu. Wa aqimus salah wa aqimu, aqama yuqimu iqamah. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Allah tak kata Rabbi ja'alni muqimas salah, Rabbi ja'alni musalliyan. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersembahyang. Lepas tu Allah sebut fawailul lil musallin, wail bagi orang yang bersembahyang. Allah tak kata fawailun lil muqimina shalah, wail lah bagi orang yang mendirikan sembahyang dah. Ingat, fawailul lil musallin, maka wail bagi orang yang sembahyang. Allah tak kata fawailul lil muqimina shalah, maka wail bagi orang yang mendirikan, menegakkan sembahyang. Ada. Tu imam dia baca tu, itu daripada ayat Quran. Allah Ta'ala hikayatkan daripada perkataan Nabi, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Allah tak kata Rabbi ja'alni musallian, orang yang sembahyang. Hak sembahyang ni ramai, tapi mendirikan sembahyang tu tak. Iqamah ni dia buat betul-betul, itu iqamah. Dia buat betul-betul, itu iqamatus salah. Dia tak buat halal balai. Mukim iqamatus salah ni orang yang mendirikan hak-hak sembahyang, hak zahir dan hak batin. Hak zahir fiqh, hak batin tasawuf. Ikhlas apa segala benda. Oh, ayat Quran ni kalau kaji je noh. Seronok mengaji.
Betul tak? Fawailul lil musallin, maka wail bagi orang yang semayang. Oh, tak kata fawailul lil muqiminus salah, maka wail bagi orang yang mendirikan hak semayang. Tak kata begitu. Walaupun tak sedut carilah, mungkin ada juga ayat-ayat itu ada perbahasan dia yang saya tak mau sebut. Tapi secara umumnya Quran dia begitu. Rabbi ja'alni muqimaus salah. Kita tengok dalam bab semayang, dalam hadis pun begitu. Aduh, anta syahada an la ilallah wa an tuqimus salah. Nabi tak kata al-Islam anta syahada ilallah wa tusalli. Nabi tak kata itu wa an tusalli. Aduh, al-Islam anta ilallah wa anna rasulullah wa an tuqimus salah. Nabi kata wa an tusalli. Islam itu bahawa kamu semayang. Tak, an tuqimaus salah. Iqamah tu. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya tiada yang terlebih memberi manfaat kepada engkau atas meninggal dunia dan berpaling daripada makhluk dan melawan syaitan dan melawan hawa nafsu, melainkan dengan 17 perkara. Hak ni dia nak gulung semua tu. Sebelum ni dia sebut bahaya dunia, bahaya makhluk, bahaya syaitan, bahaya hawa nafsu. Lagu mana ni? Lagu mana? Kita dapat satu yang terlebih bermanfaat kepada kita atas meninggalkan dunia dan berpaling pada makhluk, melawan syaitan dan melawan nafsu. Melainkan kena ada 17 perkara. 17 perkara. 17 ni bila nak habis kita tak tahu. Ingat tu, kena ingat dia punya kepala dia. Ni cara kita nak mengelak daripada kita ni terpesona dengan dunia, dan dengan makhluk, dan ikut syaitan dan hawa nafsu. Habis. Pertamanya, percaya engkau dan yakin engkau dan ikut engkau dan berpegang engkau dengan barang yang Allah Ta'ala kata. Apa yang Allah kata, hang ikut. Ini dipanggil ma'jun. Tu ma'jun. Dan Syekh Qadir dia kata ma'jun segala ubat-ubat khas. Kalau dalam penawi hatilah, apakah ubat hasad dengki, apakah ubat takabur, apakah ubat riak, dia kata apa? Ialah ikut Quran dan hadis. Pertama, bila kita dengar kepada hadis, kita akan dengar ancaman-ancaman Allah terhadap perkara-perkara itu. Ancaman-ancaman Allah kepada kita ikut dunia dan syaitan dan nafsu. Wala tattabil hawa. Tu Allah kata apa syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Banyak dari Quran. Jadi kalau kita pegang pertama sekali, bila kita pegang percaya dengan Quran, itu ubat pertama. Baik, percaya engkau dan yakin. Nak percaya dengan yakin ni payah. Nak baca tu senang. Nak baca, nak faham senang. Tapi nak yakin dan percaya tu payah. Kita tu. Dan nak percaya secara zahir itu senang. Tapi nak yakin tu payah. Percaya kata, percaya engkau dan yakin engkau dan ikut engkau dan berpegang engkau dengan barang yang Allah Ta'ala kata. Apa yang Allah Ta'ala kata, kita pegang dan percaya. Dan barang yang Rasul kata, apa yang Rasul kata, kita pegang dan percaya dan yakin. Dan jangan engkau percaya dan engkau ikut akan perkataan orang yang lain daripada keduanya. Perkataan orang yang lain daripada keduanya mana? Allah dan Rasul.
Maksud perkataan orang yang lain ni, dia bukan nanti orang. Jadi jangan percaya daripada perkataan, desakan, dorongan daripada yang lain. Saya nak kata begitu. Sebab apa? Dia masuk perkataan hawa nafsu. Dia masuk perkataan syaitan. Masuk perkataan manusia, masuk perkataan iblis, jin. Perkataan ini sama ada lisanul hal, atau sama ada perkataan maqal, perkataan ucap, atau perkataan hal. Itulah dengan lisanul hal. Dia percakapan ni dia tak mesti bercakap. Dia ada lisanul hal, lisanul maqal. Lisanul hal ni dia macam isyarat ni. Kita tengok dia, kita tahu dia marah kita, tu lisanul hal. Dia tak nanti kata, hang kuah ajak, tak perlu. Kita tengok dia, kita tahu dia ni marah aku, itu lisanul hal. Kalau kita lalu jalan raya ada laman tokok, dia abang kata apa? Jangan lalu kawasan ni. Kawasan ni kawasan kemalangan contohnya. Itu lisanul hal. Tapi bahasa orang dulu, kita nak senang, jangan percaya perkataan orang lain. Dia bukan nanti perkataan orang. Macam kita katalah, Allah ni siapa dia? Allah ni duduk seorang-seorang. Kita kata itu. Malaikat ni seorang makhluk Allah. Kita pun seorang juga. Padahal bukan abang kata dia orang. Malaikat seorang. Gitu. Tu. Kita akan guna kalimah orang. Jin tu apa? Jin tu seorang. Kita akan buat seorang. Di sini pun begitu maksud dia. Kita yakin. Supaya dia lebih umum. Mana? Engkau hanya percaya perkataan Allah dan Rasul. Perkataan Allah dalam Quran dan perkataan Rasul di hadis. Dan jangan kau percaya dan engkau ikut. Percaya ini terdorong akan perkataan orang yang lain daripada keduanya. Kalau elok kalau kita benar. Jangan kau percaya akan perkataan yang lain daripada keduanya. Tu. Tapi orang ni dia memang orang dulu dia macam tu. Macam tu duk kata lah, azali ketika Allah duduk seorang-seorang. Ketika Allah duduk seorang-seorang, tu azali. Allah bukan orang, tapi nak bagi faham kata dia bersendirian. Tu. Kita pun kena faham perkataan orang dulu. Kalau nak cari masalah, ada dia kata Tuhan ni duduk seorang-seorang. Baik. Kena percaya, yakin dengan perkataan Allah dan Rasul. Baik. Dua ni dia lebih kurang. Saya nak laju. Dia lebih kurang. Keduanya engkau taat akan Allah dan Rasul. Taat akan Allah, percaya dengan dia kata. Ikut apa yang disuruh. Tinggal apa yang dilarang. Dan Rasul itu juga. Ikut apa yang Rasul suruh. Tinggal apa yang Rasul larang. Itu maksudnya engkau taat. Taat ni bukan dengan makna buat. Bukan bermakna mesti kena buat. Taat juga termasuk dengan tinggal. Kita ni bila sebut taat, kita akan ingat sembahyang. Taat ni tak berzina pun taat. Mana? Bila nak berzina, kita ingat kata ancaman Allah, Allah tak bagi, itu taat juga. Taat ni ada kala dengan buat, ada kala dengan tinggal. Kenapa tak buat? Kerana mentaati perintah Allah, Allah tak bagi. Tu baru dapat pahala. Tu. Itu taat. Itu lebih takwa. Dia panggil apa dia? Takwa. Tu. Irtikabul awamir wajtinabun nawahi. Kita menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah takwa dan taat. Baik. Saya nak laju kedua. Taat akan Allah dan Rasul dan jangan engkau taat akan orang yang lain daripada keduanya sekali-kali. Maksud orang yang lain tu bukan orang. Ada tu. Dia kata ni, taat akan Allah dan jangan taat akan orang yang lain. Kalau begitu, taat nafsu tak apa. Dia tak bagi taat orang. Faham tu? Saya dah sebut ni. Dia tak bagi. Dia tak bagi taat orang lain. Taat syaitan tak apa. Syaitan bukan orang. Faham tak? Bukan tu syekh salah. Kena faham. Tak tu nak baca kitab-kitab orang dulu. Dia kena mengaji cara orang dulu. Dia tak semestinya mengaji. Mengaji lagi baik. Dia kena mengaji kitab orang dulu. Kena faham percakapan orang dulu.
Kata kita duk iktiraf, kita duk bangkang dia. Kalau kita kira kalau masalah ni, zaman dah ni tak guna dah kalimah orang-orang, kita akan kata apa ni? Saya iktiraf, saya jawab. Orang tu tak kait, tapi tu ghalib dan dia mewakili yang lain. Jangan ikut perkataan orang lain. Apa maksud? Syaitan pun orang lain, orang pun orang lain, jin pun orang lain, hawa nafsu pun orang lain juga. Kan tadi ubat bagi segala apa nak menolak hawa nafsu makhluk. Makhluk ni bukan nanti orang. Bukan saya iktiraf ni. Tak, Nabi faham perkataan dia. Jangan engkau taat akan orang yang lain daripada keduanya. Keduanya mana? Allah dan Rasul sekali-kali. Jika tiada itu pun jangan taat ni jika tiada muafakat hukum orang yang lain itu dengan hukum keduanya. Tapi kalau bertepatan dengan hukum orang yang lain, bertepatan dengan hukum Allah, tak apalah. Contohnya mak pak kita. Tu. Kalau hak dia tadi ni disuruh kita ni jangan semayang, tak boleh nak taat lah tu. Sebab apa? Bertentangan. Tu. Tak muafakat hukumnya dengan hukum keduanya, Quran dan hadis. Quran suruh semayang, pak tak suruh semayang, nak taat mana? Taat Quran. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada memaksiatkan Allah. Buat maksiat ni bukan nanti berzina, tak semayang pun buat maksiat juga. Kenapa ambil Allah? Buat maksiat pun tak tak. Macam mukjizat. Kita punya mukjizat. Mukjizat ni dia bukan nanti buat. Kita habis sebut mukjizat ni, mana mukjizat? Keluar ayat di jari Nabi, Nabi belah bulan. Kita nampak duk buat. Kok tinggal pun mukjizat juga. Mana tinggal? Nabi Ibrahim dibakar api. Allah tinggalkan panah di api. Itu mana bukan Allah Ta'ala buat. Bukan mana Allah Ta'ala buat api sejuk. Allah Ta'ala tinggal panah tu jadi. Itu bukan nanti buat, tak kena buat, tinggal. Allah tinggalkan daripada terputih tengkok Nabi Ismail disembelih. Itu tinggal, mukjizat je apa? Bukan buat. Tu. Kita selalu ingat mukjizat ni buat je. Tinggal pun mukjizat je. Tapi itu tak banyak. Okey, saya kata sama dua ni sebab apa? Sebab dalam Quran kata apa? Ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu akan Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ati'ullah war rasul. Taatlah kamu akan Allah dan Rasul. Kemudian Allah Ta'ala suruh percaya. Kan di atas percaya engkau dan yakin dan ikut engkau dengan barang yang Allah Ta'ala kata dan Allah Ta'ala suruh. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina aminu. Kalau kita tengok, kalau tak ada baris, ejaan sama. Alif min nun waw alif, alif min nun waw alif. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul dan kitab yang Allah turunkan ke atas Rasul. Mana? Quran. Kemudian ayat ini Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu akan Allah dan Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbalah ataupun tak ada arah, tak tahu nak ambil hak mana dah ni, aku tak ada jalan dah. Tu. Sama ada pada diri kita atau pada masyarakat ramai. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbalah, bertelagah, tak ada kata putih, tidak ada keputusan, tidak ada jalan untuk nak menolak. Fi'in farudduhu ila Allah, kamu kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Mana? Kamu kembali kepada Quran. Kembali pada Quran apa mana? Kembali pada apa yang Allah kata dalam Quran. Kembalilah kamu kepada Rasul, kepada mana? Kepada Rasul apa mana? Kembali pada perkataan Rasul. Mana? Di hadis. Itu kesimpulan dua-dua tu di gue, itulah. Di dua ayat
lebih kurang ayat sama macam tu. Itu. Sebab tu hawa nafsu, hawa ni lawan dia takwa. Hawa lawan dia takwa. Perangai hawa ni, dia tak mau buat apa yang Allah suruh dan dia nak buat apa yang Allah larang. Itu perangai hawa. Takwa ni apa dia takwa? Perangai takwa, dia nak buat apa yang Allah Taala suruh dan dia nak tinggal apa yang Allah larang. Hawa, dia nak tinggal apa yang Allah suruh dan dia nak buat apa yang Allah Taala larang. Jadi hawa lawannya takwa. Kita bubuh takwa dalam hati, insya-Allah hawa akan lari. Tapi dah takwa tak ada, hawa semakin membesar, sehingga kita ni mengikut dia, sehingga kita ni ditunggang oleh hawa, dikenderai oleh hawa nafsu. Kita ni kalau boleh, kenapa kita mengenderai nafsu? Faham tu? Mengenderai bahasa kita dulu. Kita mengenderai ni kita jadikan hawa nafsu kenderaan kita, mengendera. Sonok terjemah bahasa dulu sonok ni. Biarlah kita ni mengenderai nafsu, jangan nafsu mengenderai kita. Bila nafsu mengenderai kita, dia akan bawa kepada jalan dia. Jalan nafsu ialah as-su. Inna nafsa la ammaratun bisu. Bila kita mengenderai nafsu, tu, insya-Allah kita akan mengenderai dengan akal. Sebab kita ni ada akal, ada nafsu. Bila kita terlalu mengikut nafsu, kita akan jadi binatang. Bila kita terlalu mengikut akal, kita akan jadi malaikat. Tu. Jadi kita ni Allah Taala pilih kita ni bukan daripada kalangan malaikat, supaya kita ni boleh tadbir dunia ni. Nak tadbir dunia ni, dia kena ada akal dan dia kena ada nafsu. Kata nafsu, nak ada tadbir mana? Nafsu ni keinginan dan kecenderungan kepada satu. Malaikat ni dia tak nak cenderung sama melainkan kepada Allah. Dia tidak ada kecenderungan melainkan hanya kepada Allah. Kita buh je kecenderungan dia, sebenarnya dia tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Dia hanya ada akal. Tapi kalau kita ni akal saja, kita akan jadi binatang. Binatang mana boleh tadbir negara? Binatang tak boleh tadbir dunia. Malaikat tak boleh tadbir dunia. Sebab apa? Malaikat ni hanya ada akal, nafsu tak ada. Sampai malaikat pun dia heran, kenapa Allah tak pilih kita? Ada sebab. Kalau malaikat tadbir dunia ni, pakai masjid yang duduk besar. Kalau lepas nak suruh sembahyang, kerja tak bayang, kelang-kelang tak ada buat, hamba tak sedut kerja. Minta dekat Allah. Tu kalau malaikat tadbir. Kalau binatang, dia suruh tidur, makan tidur, tak payah sembahyang. Manusia, dia ada nafsu dan dia ada akal supaya seimbang. Barulah dia layak. Sebab tu manusia lah yang layak menjadi khalifah di muka bumi. Sebab apa? Dia ada seimbang nafsu dan hawa. Tapi kita lah ni banyak berat kot nafsu. Kalau banyak berat kot akal, tak boleh juga. Jadi tok wali duduk kat masjid, tak apa kerja tak mau, kahwin pun tak mau. Tak ada nafsu. Payah juga. Rosak sistem dunia ni. Sistem dunia rosak kalau malaikat tadbir dunia, dan sistem dunia rosak kalau binatang tadbir dunia. Bila manusia, insya-Allah. Cuma jangan duk turut, kena bagi seimbang. Jadi kita berhenti pada kata ketiganya, hendaklah tetap hati engkau bergantung berserah kepada Allah. Jadi sekadar itu dulu. Jadi mudah-mudahan apa kita belajar ni dapat kita manfaat dan dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. A'udzu bisyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan yuwafi ni'makum mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waftah alaina futuhal 'afin bi fadlika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma min al-khaifin فإن بت المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.